Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah, muka surat 34, bab qasris salati wa jam'iha. Bab pada menyatakan hukum qasar salat dan jamaknya. Dalam masalah kita ini ada dua perkara yang kita akan bincangkan. Satu, hukum qasar. Qasar tu solat 4 jadi 2. Itu makna qasar. Qasar, tulis pelajar. Qasar makna pendekkan. Jamak makna campurkan waktu. Campur waktu, bukan campur rakaat. Campur waktu. Dan tulis itu qasar, pendekkan yang 4 jadi 2, yang 3 jadi berapa? Pandai. Yang 3 jadi 3. Kemudian jamak maknanya kumpulkan waktu. Bukan kumpul solat, kumpul waktu. Solat 2 rakaat tak boleh kumpul. Maka harus bagi orang yang musafir yang panjang safarnya. Safar itu maknanya musafirnya, pengembaraannya. Dia campur Arab dengan Melayu ni. Lagi harus ia qasarkan, ia pendekkan akan sembahyang yang 4 rakaat. Hak 4 je boleh. Maka tiada harus ia qasar maghrib dan subuh. Maghrib 3 tak ada 1,5, kan? Dan safar yang panjang itu tanda jarak musafir yang harus diqasar itu berapa? Iaitu 2 hari perjalanan kaki. Kita berjalan kaki 2 hari, atau 2 malam sehari semalam. 2 malam 1 hari semalam. Perjalanan unta yang ditanggung dengan dia. Mana unta ada barang. Jauh mana tu? Tulis tepi kitab. Mengikut ukuran semasa, lebih kurang 85 atau 90 km. 85 ataupun 90 km. Tulis kaf mim kilometer. Main 1 hari 1 malam, tak ada orang mengakak dah. Orang main kilometer sekarang. Bermula awal safarnya. Permulaan kita nak musafir itu bila? Bermula awal safarnya jika ada negeri itu berkota. Mana negeri itu ada pagar. Dulu kan kota negeri. Mana negeri itu ada pagar sekeliling. Maka ia keluar daripada kotanya, keluar daripada pagar tembok tu, jikalau berbilang-bilang sekalipun. Mana kalau tembok kita ni banyak, maka kita keluar habis tu, maka jadilah musafir. Dan dihubungkan dengan kota itu, dengan tembok itu, batas-batas yang dikelilingkan dia oleh ahli dusun. Apa dia ahli dusun? Kita dah bincang selalu dah, istilah dusun ni makna kampung. Maknanya kampung sekitar dia tu, kita keluar dah daripada kawasan itu. Dan jika ada paritnya, maka adalah dilalui paritnya. Contohnya negeri ini tak ada pagar, dia ada parit. Sempadan dia. Kita keluar daripada parit itu, dia keluar daripada kawasan. Dan jika tiada berkota, tak ada tembok, tak ada dinding, maka hendaklah melampaui segala tempat yang didiami oleh orang padanya. Kita keluar daripada rumah-rumah sekitar itu, sekitar perumahan kawasan itu. Dan putuslah sampar. Habis. Ginilah mudahnya. Macam kita hari ni, kampung kita ni ada pagar depan tu, kan? Oleh kerana pagar kita ni sambung dengan Koryah ni juga, maka kita keluar pergi ke habis dah kampung Sungai Durian ni, keluar, maka itu dikira sudah keluar, sudah bermulanya musafir.
Kita kata kita duduk di taman perumahan. Taman perumahan tu ada pagar gate dia. Masuk ini taman, luar kawasan. Maka keluar daripada gate itu, kita keluar, bermulalah musafir. Itu saja skill nak tahu dia punya cara. Dan putuslah safarnya. Maknanya bila kita balik semula, sampai di tempat yang kita keluar tadi, ke pintu kota ataupun pintu taman kita, tatkala sampai ia kepada permulaan safarnya, musafirnya, seperti kota, tembok ataupun parit ataupun pagar, maka sudah tamatlah tempoh dia musafir. Tak boleh lagi dia qasar dalam kawasan itu. Kemudiannya, jika ada permulaan safarnya yang tersebut itu tempat kediamannya, tempat kita nak pergi itu kampung kita, maka putuslah safarnya, sama ada diniat iqamah, yakni berhenti padanya, atau tiada, dan sama ada baginya hajat padanya atau tiada. Nak pergi mana? Nak pergi ke kampung saya. Bila kita balik sampai di kampung kita, putuslah musafir. Jadi sekarang ni ramai orang tanya, dia tinggal di KL, dia balik ke kampung dia. Jadi kalau kampung tu masih lagi kampung dia, rumah dia pun ada di situ, maka bila sampai di kampung dia, putuslah musafir. Artinya, tanda tepi kitab, dia hanya boleh qasar jamak di dalam perjalanan sahaja. Macam kita sekarang lah, pelajar-pelajar kita ni pergi duduk di universiti, di bandar-bandar kan. Kampung dia kampung, maka dia boleh jamak di antara universiti dengan bandar. Tempat dia kerja dengan kampung dia tu, hanya dia boleh jamak di dalam perjalanan sahaja. Tanda tu. Kalau tidak jadi pening. Contohnya seorang pakcik ni. Nama apa pakcik? Nama apa pakcik ni? Amik, nama pakcik Amik. Pakcik Amik ni dia ada isteri 4. Kemah pakcik Amik ni. Nah. Jadi setiap rumah bini dia tu, dia boleh qasar dalam perjalanan sahaja. Sampai sini makcik Mik ni ada. Ini makcik ni ada. Jadi tak boleh tak saya musafir apa bini di situ. Tak ada musafir dah. Dalam perjalanan je boleh qasar. Kemudian bawah mana kita ni? Dan apa ni? Dan putuslah sapanya tatkala sampai pada permulaan tadi. Atau tiada. Jika bukan tempat kediamannya, sama ada kembali ia kepadanya daripada safar, seperti mukim ia pada dahulunya, padahal bukan tempat kediamannya. Contohnya kita tinggal sini seminggu dah, kan? Kemudian kita pergi, lepas tu kita balik semula di tempat yang sama. Apakah nak kira itu? Kemudian sama ada hajat padanya atau tiada, dua jika bukan tempatnya dia kediamannya. Tapi kita nak berhenti semula sini, maka itu dikira putus juga. Kemudian dimulai musafir daripadanya, kemudian kembali kepadanya daripada safarnya, atau tiada kembali ia kepadanya, seperti musafir ia kepada suatu tempat lain daripada yang dimulai safar daripadanya, maka putuslah safarnya dengan sampainya kepada kota. Tak kira lah, yang penting dia pergi berhenti mana pun, bila dia sampai balik ke tempat dia, tempat asal dia, maka tamatlah tempoh dia boleh qasar solat. Dan umpamanya, jika niatnya dahulu daripada sampainya hendak berhenti semata-mata atau 4 hari. Awak nak pergi ke bandar atau berapa hari? Dia kata sekejap ya. Ataupun tak tahu, pakai nak pergi duduk sini. Rumah anak dia tak tahu nak pergi mana. Macam makcik-makcik kita yang ada anak di bandar-bandar. Nak pergi mana rumah anak? Berapa hari? Tahu, tengoklah ikut budak-budak lah. Dia suruh duduk, kita duduk. Itu dia panggil semata-mata. Maknanya tak ada tempoh. Atau 4 hari serta malamnya. Berapa hari nak pergi rumah anak? 5 hari. Maknanya confirm dia duduk di situ 4 hari lebih. Kan? Tidak termasuk 2 hari masuk keluar. Maknanya hari dia pergi tak kira. Dia pergi hari Sabtu. Dia nak duduk rumah anak dia,
Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Kan? Hari Khamis dia balik. Maka 4 hari genap. Itu maksudnya. Tapi kalau dia nak balik hari Khamis, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, balik, belum cukup 4 hari. Itu dia punya kira-kira. Maka jika tiada meniaknya dahulu daripada sampainya, putuslah sampainya dengan berhentinya. Kalau dia tak niat, dia kata kita nak pergi tak tahu banyak lama, maka sampai tu kita kena berhenti daripada qasar. Dan meninggal akan perjalanan jika ada baginya hajat. Jadi kita tahu nak pergi bila. Jadi dalam keadaan ni dua situasi. Situasi yang pertama kita nak pergi tak tahu berapa hari. Maka bila sampai berhentilah qasar. Keadaan yang kedua, kita memang confirm nak duduk lebih daripada 4 hari. Tak masuk hari pergi dengan hari balik. Maka dia kena putus. Bila sampai di rumah itu, rumah anak dia ke rumah siapa, tak kira, hotel, maka tamatlah waktu dia boleh qasar. Berhenti sekat tu. Habis, dalam perjalanan dia boleh qasar. Atau baginya hajat, dan ketahuinya akan selesai pada 4 hari. Mana kita tahu 4 hari betul-betul kita akan keluar, maka tiada putus safarnya, bahkan harus baginya qasar serta dan berhentinya pada negeri itu, kerana berhenti itu tiada memutuskan safar. Bila berapa hari nak duduk sini? 3 hari. Jadi kita boleh qasar terus. Tapi kalau lebih pada 4 hari sampai di rumah anak dia, putus dia qasar. Ni ada setengah orang ni dia keliru. Dia qasar dulu 3 hari, hari yang pertama. Lepas tu 27 hari barulah tak qasar. Kita kata la khata. Yang betulnya kalau nak duduk lebih daripada 4 hari sampai di tempat itu, berhenti terus qasar. Itu kena jelas tu ramai orang keliru kat sini. Maka sekalian ini, apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu, kita kata gini, kita ni nak pergi tunggu orang ke, nak pergi berubat ke, berapa hari? Orang kata 2-3 hari sesal lah, kita pergi. Masuk hari 3 tak sesal, boleh jadi esok hari keempat tak sesal, boleh jadi. Tengok ni, maka dia boleh tunggu sehingga 18 hari. Berapa hari? 18. Sampai 18 hari tak sesal lagi, tak, berhentilah qasar. Ini sebab jangkaan kita tak tahu. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi, itu dia panggil. Oleh kerana tak tahu, kita boleh tunggu sehingga 18 hari. Dan putuslah safarnya pula dengan niat kembali kepada tempatnya semata-mata, atau kepada lain daripada tempatnya, tiada kerana hajat. Jadi kita nak pergi mana, putuslah musafir kita. Maka tiada harus ia qasar pada demikian tempat itu. Maka jika musafir kemudian daripadanya, maka dia dikira safar yang baharu pula. Jika panjang, harus dia qasar, dan jika tiada, maka tiada harus. Contohnya kita gini, kita musafir daripada Kuala Kerai ke Kuala Lumpur, boleh qasar sebab jauh kan. Lepas kita duduk sana, aku nak musafir pula ni, nak pergi mana? Daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Seremban, cukup ke qasar? Kita kata tak cukup tempoh, boleh jadi 60 kilo kan. Maka tak boleh sebab dia bermula balik di situ. Tak boleh dia nak jamak daripada, nak ambil kira-kira daripada rumah dia pergi ke sana, tak boleh. Daripada KL nak pergi ke Shah Alam, tak boleh. Daripada berhenti sini nak pergi Kota Baru, tak boleh, sebab sini Kota Baru 60 kilo saja. Kalau nak pergi sini ke Kuala Terengganu, boleh. Dan jika tiada, maka tiada harus qasar. Maka jika kembali kepada lain daripada tempatnya kerana hajat, tiada putus safarnya dengan demikian itu. Maka kalau kita pergi lain, tak putus. Dan seperti niat kembali taradud ya. Taradud maknanya tak yakin, taradud padanya. Seperti barang yang tersebut dalam Majmu'. Majmu' itu nama kita, Al-Majmu' Syarah Muhazzab lil Imamin Nawawi. Tamatlah kita muqaddimah. Kesimpulan yang saya boleh buat daripada bab ini, iaitu kalau kita nak musafir, kita nak pergi satu tempat, yang pertama syarat dianya mesti melalui 2 marhalah. Ada setengah ulama kata 85-86 kilometer,
Ada ulama yang letak 90 km. Kita letak 85 ke atas. Maka bolehlah kita niat qasar. Tempat kita nak pergi, nak duduk berapa hari? Lebih daripada 4 hari, maka kita boleh musafir, boleh jamak dalam qasar saja. Bila sampai di tempat, tak boleh lagi kita qasar dan jamak. Itu kesimpulan dia. Baik. Sekarang ni kita berpindah kepada bermula bagi qasar itu ada beberapa syarat. Ada syarat qasar. Tulis belajar. Syarat qasar. Yang pertama, nombor 1 dia, bahawa jangan ada safarnya itu maksiat. Mu nak gimana ni? Nuh, ada pesta maksiat lah, melompat-lompat. Tapi dia nak jaga solat, maka dia tak boleh qasar. Sebab musafir maksiat, tak boleh. Syarat yang kedua, letak nombor. Setengah tu letak nombor. Nombor 2, dan setengah daripadanya bahawa safarnya panjang. Syarat dia tu mesti jauh, melepasi 2 marhalah 90 km. Syarat yang ketiga, bahawa adalah orang yang mengqasarkan sembahyang itu menunaikan sembahyang yang 4 rakaat. Kalau semaya 3 dengan solat 2, tidak ada qasar. Ini syarat qasar. Lepas ni kita pergi syarat jamak pula. Dia lain. Yakni dikerjakan dia dalam waktunya. Maknanya kita kena kerja dalam waktu dia. Adapun sembahyang yang luput dalam hadar, sembahyang hak kita tinggal waktu kita di kampung, maka jangan diqada dalam safar dengan diqasarkan dia. Tak boleh. Bahkan wajib diqadakan dia dengan sembahyang tamam. Orang ni nak ambil kesempatan lah. Dia tak semaya banyak hari dah. Dia kata ginilah, aku nak qada waktu musafir. Sebab musafir ni 4 jadi 2. Tidak boleh. Kalau nak qada juga jadi 4. Kembali kepada asal yang kamu tinggal. Maka jangan diqada dalam safar dengan qasarkan dia. Bahkan wajib diqadakan dengan sembahyang tamam. Kalau kita tak sempat nak solat dalam waktu musafir, dan yang luput terlepas waktu pada safar, dalam waktu musafir itu tak ada semaya, maka harus diqadakan dia dengan sembahyang tamam. Dan yang luput pada safar yang harus diqadakan dia dalam safarnya dengan qasarkan dia. Tak boleh. Manakala kita balik rumah baru nak qada, kena semaya 4. Kalau qada dalam musafir, bolehlah kita salat 2. Tapi syarat, bila terluput waktu itu dalam musafir juga. Jangan hak lain, jangan buat mari. Hak luar daripada musafir nak qada di sini tidak boleh. Hak dalam musafir nak balik ke kampung juga tidak boleh. Tak apa, kita qada rumah. Maya Zuhur tak sempat tadi contohnya. Sampai rumah, dia tak boleh lagi qada 2, dia kena qada 4 balik. Faham ke tidak? Dan harus pula ditamamkan dia. Kalau nak solat sempurna, harus jadi 4 balik. Dan tiada harus diqasarkan dia pada hadar. Tulis pelajar, hadara maknanya ketika tidak musafir. Tak musafir, tak boleh kita qasar. Letak nombor 4. Dan syarat yang keempat adalah niat awal yang musafir akan qasar dalam takbiratul ihram. Mana kita kena niat dalam takbiratul ihram, saja aku salat zuhur qasar. Usalli fardhu zuhri maqsurah. Saja aku salat zuhur qasar. Qasar tu ada setengah kita qasar 2 rakaat. Kalau dah qasar tak payah 2 rakaat, memang qasar 2 rakaat tu qasar kan. Kita kata saja aku salat zuhur qasar, cukup. Main 2 rakaat pula, makmuman pula, sudah tak sempat kan. Takut tak ada dengan apa ni, dengan harakat waswah pula mari. Atau usalli fardhu zuhri raka'ataini. Aku salat fardhu zuhur 2 rakaat. Boleh juga. Niat lagi tu boleh. Syarat yang kelima. Letak nombor. Cari tak jumpa apa ni.
Syarat yang kelima, orang yang qasar tidak boleh ia mengikut pada satu suku daripada sembahyang orang yang tamam. Kita nak qasar, kita tak boleh ikut orang yang solat sempurna walaupun masbuk. Contohnya, kita sampai masjid, imam solat 2 rakaat zuhur, kita nak solat qasar 2 rakaat zuhur kan, kita pun Allahu Akbar, imam bagi salam, kita bagi salam juga. Saya qasar. Tak boleh. Kalau orang qasar ikut orang sempurna, tengok ni, maka jika mengikut ia akan sembahyang tamam, kita ikut orang solat sempurna, jika pada satu suku, satu bahagian daripada solat sekalipun, seperti didapatkan dia pada akhir sembahyang. Kita masuk, imam sudah tahiyat akhir, tapi kita ikut dia, maka wajiblah ia sembahyang tamam. Lepas dia bagi salam, kita kena naik 4 rakaat, jangan buat 2. Faham? Ni ada orang kata orang qasar tak boleh ikut orang tamam. Betul? Jawabnya betul kalau dia nak qasar. Tapi kalau kita nak ikut boleh, dengan syarat kita sempurnakan solat kita tadi. Kita ikut dia, macam kita musafir berhenti di masjid, kebetulan imam nak solat zuhur, kita solat sekali dengan dia, sah. Tapi kena solat 4 lah, tak boleh solat qasar. Ni setengah orang ni dak, dia isap okot tangga mana tunggu tu imam siap. Lepas tu kami naik solat qasar pula. Duk apa benda lagi tu? Dah kita sempat sekali dengan imam, solat je lah, bukannya rugi tambah rakaat kan. Syarat yang ke-6, tulis. Yang ke-6, dan setengah daripadanya dikosatkan dengan safar itu tempat yang tertentu. Tanda, iaitu kita kena tahu hala tuju. Nak gimana ni awak ni? Tak tahu? Contoh nak orang ni dia kelahi dengan bini dia. Dengar ni, siapa dia balas dengan bini malam ni? Yusuf. Mak Yusuf balas dengan bini. Dia pun naik kereta dia, bismillah tawakkalallah. Nak gimana? Tahu, membawa diri. Tak boleh qasar dia. Tak tahu nak gimana, boleh jadi dia pergi ke tengah jalan tu berhenti, kona balik. Bini dia telefon tak bang, baliklah bang. Makan ni dah siap. Baik pula macam ni, kona balik. Maknanya kita nak pergi mesti ada hala tuju, tempat tertentu yang jarak dia boleh qasar. Nak gimana? Kita di Kuala Krai, Gua Musang, boleh? Kuala Krai, Kuala Terengganu, Ipoh, boleh. Syarat yang ke-7, bahawa berkekalan safar pada sekalian solat. Maknanya maya kita ni jangan safar rumah lagi, berjalan dulu. Maka jika sampai perahunya, dia solat atas perahu, kepada negeri tempat kediamannya, padahal ia dalam sembahyang, tiba-tiba anak dia duduk tengah abah, sampai dah ni. Dia pun kena tambah 2 rakaat jadi 4. Sebab sudah sampai di pengkalan dia. Tak boleh. Tu naik perahu, naik kereta, kita solat atas kereta dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dalam pagar rumah kita dah. Kita baru 2 rakaat, tambah 2 lagi. Syarat yang ke-8, setengah daripadanya mengetahui ia akan harus qasar. Dia kena tahu hukum qasar boleh ke tak boleh ni. Maka jika sembahyang qasar orang yang tiada mengetahui akan harusnya, batal sembahyang. Kenapa membayar 2 rakaat? Tak tahu. Orang kata tak boleh. Kita kena tahu bahawa qasar itu dibenarkan oleh Islam, barulah boleh. Kalau tidak boleh. Habis dah kita. Berapa syarat? Tanda itu 8 syarat qasar. 8 syarat qasar. Bermula sembahyang tamam itu afdal jika safarnya kurang daripada 3 marhalah. Dia gini, paling kurang marhalah ni 2. Tapi dia kata kalau kurang daripada 3, elok kita tamam. Sebab apa? Sebab orang panggil tengah-tengah situ tu. Dan jika ada ia 3 marhalah, maka qasar itu afdal.
Mana jauh dah kita nak pergi tu, lebih pada had. Tadi kita kata 85, kita nak pergi 120 kilo, 140. Maka afdal kita maknanya kali 3. 2 45 90 90 campur 45 135. Mana kita nak pergi 160 kilo. Dan harus bagi orang yang musafir yang harus qasar, ia jamakkan sembahyang. Tanda pelajar. Kalau orang boleh qasar, maka dia boleh jamak. Ini kaedah. Orang yang boleh qasar, bolehlah dia jamak. Tetapi orang yang boleh jamak, belum tentu dia boleh qasar. Beza pula. Orang yang jamak tak semesti dia qasar. Wadah? Tapi kalau orang diluluskan qasar, maka dia boleh jamak. Kecuali ada beberapa tempat khas yang sunnahnya tidak jamak. Di mana? Solat di Mina pada hari haji. Waktu kita di Mina, kita tidak disunatkan jamak sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam qasar, tidak jamak. Jadi alhamdulillah, kita yang pergi haji, kalau kita belajar, kita akan buat susunan ni. Kalau tidak, duk main jamak tamam. Macam-macam lah cerita. Baik. Kita pergi pula, mana orang yang musafir yang harus qasarnya, maka ia jamakkan sembahyang zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, jamak takdim. Jamak takdim ni apa? Tulis pelajar. Jamak takdim maknanya kita solat zuhur, dalam waktu zuhur tarik asar mari sini, boleh. Jamak takhir, kita lewatkan solat zuhur dalam waktu asar, itu dia panggil jamak takhir. Kita berpindah pula kepada syarat jamak. Tulis tepi kita, syarat jamak takdim. Ini syarat jamak takdim. Bermula syarat jamak takdim itu 4. Ada 4 syarat jamak takdim. Yang pertama, dimulai dengan yang mempunyai waktu, iaitu dimulai sembahyang zuhur dahulu daripada asar, dan maghrib dahulu daripada isya. Takdim sebab kita solat dalam waktu dia, tak boleh nak masuk nak kacau orang lain. Maka jika diakas, pelajar, apa makna diakas? Akasa. Akasis. Entah badawi man takrif. Terbalik. Mana terbalik? Kita sembahyang asar dulu, tarik zuhur. Itu mana akas. Mana diterbalikkan dia, ditukar. Dengan sengaja lagi ketahui, maka tiada sah sembahyangnya. Sebab waktu itu waktu jamak takdim, kena masuk tuan dia dulu. Dan jika dengan terlupa atau jahil, jadi sunat mutlak. Sembahyang yang pertama tadi sunat, zuhur yang kedua baru jadi zuhur, kena tarik asar mari pula. Gitu jadi. Itu syarat yang pertama. Mesti kita tunaikan yang tuan dia dulu. Dan yang keduanya, syarat yang kedua, niat jamak pada sembahyang yang pertama, jika menyertai dengan salam yang pertama sekalipun memadai. Dengar ni pelajar. Kalau kita nak jamak takdim dalam solat yang pertama, solat zuhur, kita kena niat dalam hati kita, saja aku solat asar dalam waktu zuhur. Tulis kita. Niat macam mana? Saja aku solat asar dalam waktu zuhur. Kita tengah solat maghrib, kita pun niat dalam hati, saja aku solat isya dalam waktu maghrib. Mana-mana tepat dalam solat tu, kita niat jadi. Yang pentingnya dia nak ada connecting, ada hubungan di antara solat yang pertama dengan yang kedua. Barulah orang panggil, baru dia boleh tarik mari. Faham? Kena niat. Tak kira mana-mana, dalam takbiratul ihram boleh. Yang pentingnya sebelum salam yang pertama, sebelum salam yang pertama. Dan syarat yang ketiga, muwalatun, berturut-turut. Itu mana muwalat? Tulis, muwalat makna berturut-turut
antara sembahyang yang pertama dan antara yang keduanya. Jangan ada penceraian yang panjang pada uruf. Lama maya zuhur, buah makan nasi, asar. Tak boleh dah. Sudah lama itu. Iaitu qadar masa lulus. Lulus mana boleh kita sembahyang 2 rakaat dengan sekurang-kurang mungkin atas wajah yang beradat. Sedap bahasa ni. Maknanya jarak 2 tu tak boleh jauh lebih pada 2 rakaat kita solat biasa. Kalau lebih pada tu, itu sudah dikira lama, tak boleh. Maka wajiblah ditakhirkan sembahyang kedua dalam waktunya. Maka tiada mengapa diceraikan antara keduanya dengan mengambil wudu. Contohnya sudah maya zuhur, sakit perut. Keluar ambil wudu, masuk balik, boleh. Dan jika dibaharukan dia sekalipun, dia panggil tajdidul wudu, dia baru wudu, boleh. Dan atau tayamum dan masa bang, orang baik pula dah. Dan jika tiada ditentukan dia sekalipun, dan masa iqamat dan seumpamanya. Maknanya waktu tu waktu sekejap, itu tidak dikira putus mualat. Syarat yang keempat, berkekalan safar. Safar tu musafirnya, sehingga takbir sembahyang yang kedua. Kita berjalan perahu, kita nak safar dah dekat dengan rumah, tapi kita sempat lagi takbir yang kedua, sampai asar, boleh teruskan. Dan tiada bersyaratkan berkekalan safarnya sehingga sampai sempurna sembahyang yang kedua. Yang penting begitulah. Tamatlah kita 4 syarat jamak takdim. Apa dia jamak takdim? Kalau kita nak jamak takdim, yang pertama kita kena solat tuan waktu dulu, zuhur dulu. Kemudian yang kedua, kita kena niat dalam solat itu, aku tarik jamak asar dalam zuhur, jamak isya dalam maghrib. Syarat yang ketiga, mesti berturut-turut antara solat. Jangan pula lepas maya maghrib, kita solat ba'diyah dulu, maya sunat, tak boleh. Yang keempat, musafir dia itu berterusan. Baik, tulis tepi kitab. Syarat jamak takhir. Jamak takhir apa syarat? Ada 2 syarat. 2 syarat juga. Pertamanya, niat jamak pada waktu yang pertama. Kita duduk atas kenderaan, atas bah, atas kereta. Kita ni nak maya zuhur, nak berhenti sekarang ke nak berhenti petang? Kawan-kawan dia kata, baru makan saja pukul 12. Kalau berhenti pula, tak amat. Baiklah, kita confirm jamak takhir. Confirm apa? Jamak takhir. Maknanya kita nak berhenti pukul 6 petang nanti. Jadi kita niat selalu, dalam waktu yang pertama, sahaja aku melewatkan zuhur dalam waktu asar. Tengok ni, sahaja aku mentakhirkan salat zuhur dalam waktu asar, mentakhirkan maghrib dalam waktu isya. Itu kena niat. Sebab apa kena niat? Tanda pelajar, tulis sebab. Sebabnya malaikat pun nak tulis. Tak maya dia ni, nak habis waktu zuhur dah ni. Kita sudah niat jamak takhir, maka malaikat tak tulis. Na'udzubillah. La samahallah, kalau kita mati waktu tu, tidak dianggap orang yang meninggalkan salat. Sebab kita sudah niat, kita cukup syarat musafir, kita niat nak jamak takhir, alhamdulillah diberi kelonggaran. Apa hal itu kan? Syarat yang kedua, berkekalan safarnya hingga selesai kedua sembahyang, sama ada ditartibkan dia atau tiada. Dan tiada disyaratkan pada jamak takhir akan tertib dan mualah, dan niat pada sembahyang yang pertama. Sebenarnya bukan 2 syarat ni. Kalau kita tambah syarat, baik. Ginilah. Tulis pelajar. Untuk jamak takhir, kita boleh pilih nak solat zuhur dulu ke asar dulu. Faham? Jamak takhir. Kita maya asar dulu lah, moga tuai waktu, boleh. Allahu Akbar, asar. Lepas pada asar, maya zuhur. Terbalik, boleh. Boleh akas di sini. Tapi jamak takdim lah, mesti zuhur, mesti maghrib dulu. Jamak takhir, boleh zuhur dulu, asar dulu.
Maghrib dulu, isyak dahulu, boleh. Dan tidak syarat mualah, tak syarat. Lepas maya maghrib, mari kita makan nasi tu. Lapar ni. Dah makan nasi, kau mak isyak, boleh. Sebab waktu dia. Baik. Ini tak ada lain kitab. Dan penting. Tulis kitab. Tanda. Andainya seorang ini musafir, dia sibuk salah, orang panggil nak berhenti seluar kotor, anak-anak duk tidur atas kereta. Kalau berhenti ni yoya pula dia sedar macam-macam dah. Kalau kita balik terus rumah macam mana? Sedangkan tadi kita niat jamak takhir, kan? Balik terus. Oh, isteri kata bang, balik terus. Apa nama bang? Azam? Isteri abang Azam, jalan terus lah. Baby tidur siap. Kita pun balik rumah sampai pukul 6 petang. Belum solat zuhur, belum solat asar. Boleh ke tak boleh? Jawab. Boleh ke tak boleh? Macam mana nak buat? Berapa rakaat nak solat? Sudah putus dia punya safar, maka dia kembali kepada hukum asal, iaitulah dia kena solat 8 rakaat. Kenapa kejut 8 rakaat? Ada solat 8 rakaat. Solat apa 8 rakaat? Solat jamak. Zuhur 4, asar 4. Tak boleh lagi qasar sebab kita sudah tamat tempoh. Boleh ke kita jamak di rumah? Jawabnya, waktu kita takhirkan solat zuhur tadi, kita masih dalam musafir. Maka sampai di rumah kita mandi siap-siap, ambil wudu, kita pun solat zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, jadi 8. Kalau malam 7 rakaat, maghrib 3, isya 4. Jadi tak boleh qasar, tak boleh dah. Alhamdulillah tamat kita. Kita pergi pula tulis kitab jamak kerana hujan. Tulis kitab jamak kerana hujan. Dan harus bagi orang yang musafir dan orang yang mukim jamak kerana hujan. Hujan lebat. Kita duduk kumpul sini di masjid. Imam kata, mari kita solat jamak lalulah, solat dengan asar. Sebab kalau balik nak mari pula susah. Jadi harus kita jamak takdim di situ. Iaitulah jamak takdim jua, jamak takdim saja. Jangan pula bila kata, hujan mari mai asar belakang zuhur tak payah. Lah, tidak boleh. Mana boleh macam tu. Jadi kita solat di sini. Bagi orang sembahyang berjamaah pada tempat yang jauh dan menyakiti akan dia oleh hujan pada jalannya, nak pergi pula payah. Tapi kalau kampung kita ni biasa-biasa ya hujan dah. Jadi jangan ambil alasan. Kenapa tak pergi balasah? Kenapa tak pergi masjid? Hujan. Lepas pada hujan, kedai kopi boleh pergi. Lah. Dan jika sedikit sekalipun sekira-kira dibasah olehnya, akan yang tertinggi kainnya atau di bawah tapak kausnya, apa dia kaus? Belajar kita jauh lama. Kaus mana kasut? Kaus. Ingat balik. Lepas ni kalau jumpa nak pakai cari selipar, mana kausku? Ile kayak. Kadang-kadang orang tak aja guna pelik. Apa pula berkaus-kaus kau ni, kan? Macam kita minta minum air. Dia kata, "Encik nak minum apa?" "Air mutlak." Tak ada sini cakap. Tak ada macam mana. Air mutlak tu air apa? Semua air bersih. Nama dia air apa? Air mutlak. Berapa restoran dah anak pergi? "Cik nak minum apa?" "Air mutlak." Tak ada. Kata kalau tak ada token nak minum air najis. Pening budak. Awak ngaji fiqh, air mutlak, air apa? Semua air bersih tu air mutlak. Alhamdulillah. Baik. Maknanya di bawah kausnya, mana kasut dia. Dengan syarat ada hujan pada awal 2 sembahyang dan antara keduanya, dan pada salam yang pertama, dan tiada mengapa putus pada pertengahan sembahyang yang pertama atau pertengahan yang kedua atau kemudian daripada keduanya. Sudah kita semaya, uji apa berhenti? Tak apa. Tak payah mari asar. Dan disyaratkan pula akan syarat yang telah terdahulu pada jamak takdim. Maknanya kena salat ikut waktulah.
dan iaitu bahawa demikian zuhur dahulu daripada asar dan maghrib dahulu daripada isya, dan niat jamak pada sembahyang pertama, dan mualah berturut-turut antara sembahyang pertama dan yang kedua. Tamatlah kitab. Kata Abu Anas, tulis saja, kata Abu Anas, satu lagi di zaman kita ini jamak kerana sakit, jamak kerana uzur, boleh ke tak boleh? Ini dalam kitab fiqh kata tak boleh jamak kerana uzur. Tapi alhamdulillah banyak juga kitab dalam fiqh kita sendiri pun menghuraikan dalam masalah, dia panggil al-jam'u lil uzri. Contoh orang ni nak buat pembedahan pukul apa? Pukul 3 tengah hari. Doktor kata awak akan sedar balik pada pukul 8 malam. Dia akan sempat ke tidak dia solat asar? Tak sempat. Maka dia boleh jamak terus. Dia solat zuhur, jamak takdim, solat asar, jamak takdim, tetapi tanda jamak tanpa qasar. Jamak tanpa qasar. Itu dia panggil jamak kerana uzur, kerana masyaqqah. Boleh. Ni orang-orang pelajar-pelajar di barat tu, dia kata masalah waktu peperiksaan dalam universiti. Boleh tak boleh dia jamak maya. Macam-macam dia punya soalan. Kita tak kira negara dia, kita kira negara kita. Maka bagi orang yang uzur keadaan seperti itu, maka boleh dia jamak kerana masyaqqah yang tersebut. Wallahu alam. Nak bincang lagi? Nak panjang lagi tajuk ni? Nak? Buka dalam kitab Al-Mu'tamad. Berapa siri kuliah kita tentang solat jamak. Balik kita dalam rakaman kita ada alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Oleh kerana kitab kita ni ringkas, panggil ringkas, maka kita pun tak syarah panjang, kita ringkaskan dia. Tamatlah bab qasar salat dan jamak salat. InsyaAllah dalam seri yang akan datang kita akan bincang tentang babu salatil jumu'ah, bab pada menyatakan solat Jumaat, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.